Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azarifin dan ini berita utama 28 Safar bersamaan 5 Oktober 2021. Melaka bubar Dewan Undangan Negeri. Juga anak bunuh ibu bapa sebab terpengaruh ajaran sesat. Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Melaka berkuat kuasa semalam. Pembubaran tersebut diumumkan Speaker Dun Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dalam satu sidang media khas di Seri Negeri Air Keruh. Datuk Seri Abdul Rauf berkata Tun Muhammad Ali telah membuat pertimbangan sewajarnya sebelum bersetuju untuk membubarkan Dun Melaka ke-14. Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Rastam yang di-Pertua Negeri Melaka telah membuat pertimbangan dan bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14 pada 4 Oktober 2021 bersamaan dengan Hari Isnin. Dengan pengumuman itu, Melaka bakal menyaksikan pilihan raya negeri PRN yang akan diadakan tidak lama lagi. Ini adalah pertama kali Melaka mengadakan PRN dalam sejarah pilihan raya di negeri berkenaan sejak merdeka. Tambah Datuk Seri Abdul Rauf, Kerajaan Negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali akan menjadi caretaker sehingga PRN diadakan. Jelasnya, kerajaan caretaker itu bermula selepas pembubaran Dun Negeri yang diumumkan. Mengikut peraturan, PRN perlu diadakan dalam masa 60 hari bermula dari tarikh Dun dibubarkan. Terdahulu, Dewan Undangan Negeri Dun Melaka terpaksa dibubarkan selepas mendapat persetujuan. Dan bersama kita ketika ini, Wakil TV Al-Hijrah Melaka, Syuhada Kadir. Assalamualaikum Syuhada. Baik, baik. Syu, menurut Syu, bolehkah Syu simpulkan kat sini apa yang boleh kita simpulkan dengan konflik politik Melaka ini? Baik, saya rasa hari ini tumpuan terarah kepada kenyataan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf yang memaklumkan bahawa Dewan Undangan Negeri Melaka terbubar hari ini selepas kita tahu 4 wakil rakyat saya berkatakan paling tatap mendakwa tentang kepercayaan kepada pimpinan Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Dan apa yang kita tahu berdasarkan perkara 19/4 Perlembagaan Negeri Melaka, apabila dia dibubarkan satu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari daripada hari ini. Bagaimanapun segala kemungkinan boleh berlaku yang mana mengambil contoh negeri Sarawak semestinya pilihan raya negeri diadakan kerana sehingga kini kita dapat apa-apa caretaker government ketika ini. Bagaimanapun pelbagai spekulasi ataupun persoalan pasti pihak Pakatan Harapan masih mendesak supaya Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali melepaskan jawatan yang mana ia selaras dengan peruntukan perkara 7/4 Perlembagaan Negeri Melaka yang bunyi jika Ketua Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar adun maka hendaklah melepaskan jawatan sebagai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Azizah. Baik, terima kasih Syu. Demikian tadi Syuhada Kadir, itu Wakil TV Al-Hijrah Melaka tentang perkembangan konflik politik di Melaka. Baiklah, kita ke laporan yang seterusnya. Sepasang suami isteri maut selepas dikelar anak lelaki mereka di kampung Kemahang Hulu dekat Lipis tengah malam tadi. Ketua Polis Lipis Superintenden Azli Muhammad Noor berkata mayat lelaki 68 tahun dan isterinya 64 tahun itu ditemui penduduk kampung selepas menahan anak pasangan itu dalam keadaan bogel dan berlumuran darah di jalan utama yang terletak kira-kira 150 meter dari lokasi kejadian.
Berdasarkan siasatan awal pihak polis, suspek yang berusia 31 tahun itu menggunakan senjata untuk mengelar leher dan menetak kedua-dua mangsa. Suspek yang tidak bekerja dipercayai terbabit dengan ajaran sesat hingga hilang pertimbangan dan membunuh ibu dan bapanya sendiri. Tambah Superintenden Azli, pihaknya menerima laporan kira-kira jam 11.55 malam dan hasil soal siasat dijalankan mendapati kejadian itu dipercayai berlaku sekitar jam 10.30 malam ketika suspek dan mangsa berbual di ruang tamu rumah itu. Suspek dikatakan menceritakan kepada mangsa mengenai ilmu agama dan ketuhanan sebelum suspek bertindak mengambil parang dari biliknya dan mula menetak leher bapanya. Mayat Muhammad ditemui terbaring dan berlumuran darah di dalam rumah, manakala mayat Zailan pula ditemui tidak bernyawa berhampiran pagar rumah berkenaan. Suspek kini direman 7 hari bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang pemaju hartanah terkemuka di Pulau Pinang ditemui maut di sebuah kondominium Jalan Kelawai. Ahli perniagaan bergelar Datuk itu yang juga saksi pendakwaan kes berhubung pembinaan terowong dasar laut di Pulau Pinang dipercayai terjatuh dari tingkat 17 sebelum ditemui oleh penduduk perumahan berkenaan berhampiran kolam renang di situ. Ketua Polis Timur Laut Asisten Komisioner Sofian Santong mengesahkan kejadian berkata mangsa dipercayai berusia 50-an meninggal dunia di tempat kejadian. Sofian enggan mengulas lanjut dan hanya mengesahkan kejadian berkenaan. Katanya kes tersebut masih dalam siasatan. Difahamkan lelaki tersebut adalah salah seorang saksi pendakwaan bagi kes rasuah berhubung pembinaan terowong dasar laut di Pulau Pinang dan pernah memberi keterangan di mahkamah sebelum ini. Tempoh tahanan reman bagi wanita warga Singapura yang dijadualkan tamat hari ini dilanjutkan 3 hari lagi. Ia bagi membantu siasatan kes dera kanak-kanak lelaki autisma di pusat asuhan di Bandar Baru Ampang. Ketua Polis Ampang Jaya Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata reman terhadap suspek berusia 51 tahun yang juga pengurus pusat asuhan itu akan berakhir 8 Oktober Jumaat ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 15-1 Akta Imigresen 1952. Semalam, 5 saksi dipanggil bagi membantu siasatan kes dera berkenaan selepas suspek ditahan pada Sabtu lalu. Mangsa kanak-kanak berusia 6 tahun dihantar ke pusat asuhan itu oleh bapanya, seorang pengurus kargo berusia 36 tahun pada jam 8.45 pagi Jumaat lalu. Kejadian disedari bapa kanak-kanak itu pada jam 12.45 tengah hari ketika mengambil mangsa dan ternampak kesan lebam pada bahu kiri dan kedua-dua mata anaknya. Seorang guru di situ memaklumkan kesan kemerahan pada tepi dahi kiri mangsa itu didakwa berlaku akibat tindakan mangsa menghantukkan kepala pada meja atas alasan tidak mahu makan. Bapa mangsa yang curiga dengan perkara itu kemudian menyimak rakaman kamera litar tertutup CCTV di tempat kejadian dan mendapati suspek bertindak kasar dengan mangsa apabila mangsa mengelak untuk makan. Sikap degil dan sambil lewa masyarakat di dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP mencegah penularan COVID-19 menjadi faktor utama jumlah jangkitan wabak itu masih tinggi di Kelantan. Berdasarkan statistik terkini, negeri Cik Siti Wan Kembang itu kekal mencatat jumlah kes harian antara yang tertinggi iaitu 4 angka biarpun penurunan kes agak ketara direkodkan di seluruh negara. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izzani Husin, kerajaan sudah pun melakukan yang terbaik dalam semua aspek dalam memastikan rakyat dapat dilindungi sepenuhnya. Ini termasuk dalam soal pemberian vaksin selain penguatkuasaan Undang-Undang Pencegahan Penularan COVID-19. Penularan bukan sahaja rakyat bui kepada rakyat. Jangkitan adalah antara rakyat kepada rakyat, masyarakat kepada masyarakat. Jadi mode of infection ataupun penularan ialah melalui droplet air liur. Dah. Air liur ni kalau tak kecek tak tubik. Nah, kalau pakai pelituk tak pergi kat orang. Dengan kita sendiri, walaupun mudah sebut SOP, walaupun mudah sebut peliput muka, tetapi ia adalah kajian yang menunjukkan bahawa jangkitan penularan ni boleh dikurangkan sekiranya kita pakai SOP. Itu yang mudah ya.
Saya minta dengan rakyat, kalau tak saya dengar perkataan SOP, tolong pakai mask setiap masa. Itu sahaja. Beliau ditemui media selepas meninjau operasi pusat pemberian vaksin PPV remaja di Sekolah Kebangsaan Demit 2 Kota Baru. Sementara itu, Dr. Izzani turut memaklumkan pihaknya telah melakukan pemutihan terhadap angka sebenar mereka yang layak menerima vaksin di negeri itu. Dianggarkan lebih 130,000 rakyat Kelantan yang memohon untuk divaksinasi menetap di luar negeri sama ada bekerja atau melanjutkan pelajaran. Ini menjadikan rakyat Kelantan yang berada di negeri itu hanya sekitar 1.1 juta orang berbanding 1.2 juta sebelum ini, sekaligus menjadikan peratusan vaksinasi terkini di negeri itu sudah melebihi 95%. Menurut Dr. Izzani, melihat kepada perkembangan vaksinasi semasa, pihaknya menjangkakan Kelantan akan beralih kepada fasa 3 dalam masa terdekat yang mana lebih banyak sektor ekonomi serta sosial akan dibuka. Setiap individu sama ada sudah divaksin atau sebaliknya perlu mengamalkan SOP asas pencegahan jangkitan COVID-19. Itu nasihat pakar Kesihatan Pekerjaan, Kecemasan dan Kesihatan Am Dr. Hanafiah Bashirun. Menurut beliau, dengan cara berkenaan, peningkatan semula kes COVID-19 di negara ini akan dapat dicegah. Maknanya setiap individu sama ada divaksinkan ataupun tak divaksinkan wajib memakai pelitup muka, wajib kita mengamalkan penjarakan fizikal dan juga kita kena pastikan semua orang menggunakan hand sanitizer dan juga sabun tangan sekerap mungkin. Ini kerana seperti saya beritahu tadi, tak ada beza pun siapa dah divaksinkan dan divaksinkan dari segi menjangkiti orang lain dan juga dari segi dijangkiti. Ianya semua bergantung kepada antibodi badan masing-masing untuk melawan dan juga sejauh mana individu itu ingin menjaga diri masing-masing dengan sama-sama mengamalkan SOP ataupun panduan ataupun guideline yang diberikan. Itu adalah yang terbaik. Jelas beliau, peranan vaksin adalah untuk membentuk antibodi dalam badan sekaligus melawan jangkitan dengan lebih baik serta mengurangkan komplikasi sekiranya dijangkiti. Ini menjadikan risiko individu yang telah divaksin untuk dijangkiti COVID-19 lebih rendah berbanding mereka yang tidak menerima suntikan tersebut. Pengguna nafi hak sendiri. Alhamdulillah, bertemu kembali. Langkawi bersedia menerima pelancong antarabangsa ke pusat peranginan itu selepas kejayaan projek rintis gelembung pelancongan di Pulau Langkawi mencapai kejayaan membanggakan dengan merekodkan ketibaan hampir 39,000 pelancong dan menjana pendapatan lebih 15 juta ringgit sejak dibuka 16 September lepas. Exko Pelancongan Seni dan Budaya Kedah Muhammad Firdaus Ahmad berkata dengan pembukaan Pusat Perkhidmatan Saringan dan Ujian COVID-19 secara pandu lalu di lapangan terbang antarabangsa Langkawi, kini lapangan terbang tersebut mampu menjalankan sehingga 5,000 ujian sehari. Fasiliti itu yang terletak bersebelahan Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri kira-kira 200 meter dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi dikendalikan Maju Healthcare. Kita ada pusat saringan untuk melakukan RTK, buat swab test dan sebagainya. Mega di berhadapan dengan Dewan Mahsuri. Itu adalah kerjasama antara pihak LADA dan juga pihak swasta. Dan result boleh dapat lebih kurang dalam 15 minit untuk pelancong antarabangsa. Makna kata kemampuan di Pulau Langkawi telah pun bersedia awal lagi. Kita dah buat perancangan lebih awal lagi untuk kita menerima pelancong antarabangsa. Justru beliau berharap Majlis Pemulihan Negara MPN akan mengadakan perbincangan bersama Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung cadangan membuka Langkawi kepada pelancong luar negara. Katanya pemain industri pelancongan di Pulau Bebas Cukai itu juga sudah bersedia menerima pelancong dari luar negara yang boleh mengambil penerbangan sewa khas untuk ke Langkawi dalam tempoh terdekat. Muhammad Firdaus memaklumkan rundingan bersama beberapa syarikat penerbangan tempatan dan antarabangsa seperti Qatar Airways, AirAsia Berhad dan Scoot Tiger Air juga telah dimulakan bagi merancang aturan perjalanan penerbangan berjadual dari negara-negara tertentu. Kita dah deal, kita dah berbincang dengan pihak Qatar. Kita dah berbincang dengan pihak Singapura untuk two-way punya pelancongan. So insyaAllah sekiranya kerajaan umumkan pelancongan antarabangsa dibuka,
kita boleh lihat kembali Langkawi seperti mana yang kita lihat dulu. Angkatan Pertahanan Awam APM Pahang siap siaga menghadapi musim monsun Timur Laut MTL bulan depan. Pengarahnya Colonel Cik Adam A. Rahman berkata, hampir 1,200 pegawai dan anggota yang berada di 140 pengkalan akan dikerahkan membantu di 787 pusat pemindahan sementara yang telah dikenal pasti. Tambah Cik Adam, cabaran kali ini adalah kekurangan sumber manusia dan logistik disebabkan Pahang merupakan negeri terbesar di Semenanjung. Namun Cik Adam menganggap kekurangan anggota dan logistik tersebut bukan sebagai kelemahan, malah cabaran yang perlu dihadapi. Justru beliau berharap kerajaan mempertimbangkan permohonan mereka sebagai persiapan untuk berdepan musim tengkujuh yang dijangka tiba kira-kira sebulan lagi. Setakat ni sumber manusia untuk pegawai dan anggota setakat ni mencukupi. Cuma kita mohon jasa baik dari pihak Ibu Pejabat dan juga JPM untuk menambahkan lagi lah. Sebab macam saya maklumkan tadi, sebenarnya bagi saya di negeri Pahang kita ni paling besar di Semenanjung. Selepas Sabah, Sarawak di Borneo, kita di Semenanjung paling besar berbanding dengan negeri lain yang mungkin agak kecil dan sebagainya lah. Itu kita di Pahang ni semenjak saya masuk ni saya tidak menganggapkan dia sebagai kelemahan. Itu adalah cabaran untuk kita hadapi bersama. Beliau ditemui selepas merasmikan program retreat kesiapsiagaan menghadapi MTL 2021-2022 peringkat APM Pahang. Pada majlis ini, 200 pek bekalan makanan disumbangkan pegawai bersekutu untuk diagihkan kepada anggota APM yang bertugas di lapangan. APM Pahang mempunyai 74 kenderaan air yang merangkumi bot jenis aluminium, fiber dan tempur, manakala 36 kenderaan darat seperti kereta, lori, bas, ambulans dan kenderaan pacuan 4 roda. Takut dan tidak tegas untuk membuat aduan antara sebab pengguna terus ditipu ketika melakukan transaksi belian atas talian maupun secara terus. Menurut Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan, sikap itu merupakan kelemahan segelintir masyarakat hingga membuka ruang kepada peniaga untuk mengambil kesempatan dan terus menipu pengguna. Iklan yang berlebih-lebihan dan mengelirukan antara punca pengguna sering merasa tertipu. Berdasarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP, sehingga 18 September 2021, KPDN-HEP telah menerima sebanyak 738 aduan dan 303 daripadanya melibatkan iklan yang mengelirukan, membabitkan barangan elektronik, makanan, minuman, kelengkapan, peralatan rumah dan barangan rumah. Dia mudah aja. Kita beli, kita bayar, kita dapat apa yang kita bayar. Jadi sekarang ni, kebanyakan tidak begitu. Kita tak dapat maklumat dan diberi pun apa produk yang bukan. Lepas tu tak dapat berganti rugi. Itu hakikat sekarang ini. Yang malangnya, tak berani. Memang dia takut berhantu nampak gayanya. Jadi ini satu benda yang kita kena didik masyarakat kita. Beliau menegaskan pengguna perlu segera membuat aduan beserta bukti kukuh bagi mengelakkan peniaga mengambil kesempatan. Ini yang kita kena didik masyarakat kita supaya nombor satu, tegas dengan apa yang kita buat keputusan. Kadang-kadang, dahlah biarlah, tak apalah, tak payahlah, ini banyak sangat. Antara kelemahan masyarakat kita sehingga kita dibuli adalah kerana ini. Tak payahlah, malaslah. Itu yang menyebabkan orang ambil kesempatan atas kita. Sepanjang 2020, KPDN-HEP telah menerima 1,133 aduan barang yang dibeli tidak sama seperti yang diiklankan, melibatkan saiz, warna, model, kualiti dan tamat tempoh. 70% daripada aduan-aduan berkaitan dengan iklan yang mengelirukan ni diterima melalui platform secara dalam talian. Dan bakinya adalah iklan-iklan yang dibuat secara offline seperti promosi melalui katalog yang disampaikan melalui WhatsApp dan sebagainya, banner dan juga lain-lain kaedah yang di luar daripada talian. Semalam KPDN-HEP menerima 9,323 aduan berhubung salah laku urus niaga perniagaan dalam talian sejak awal Januari sehingga September lalu. Daripada jumlah tersebut, kira-kira 8,878 aduan manakala 445 masih dalam siasatan.
Menurut pengerusi Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia Hamidun Datuk Abdul Fattah, pengguna boleh membuat tuntutan tebus rugi di bawah Akta Perlindungan Pengguna. Bentuk tebus rugi boleh berupa sama ada pembaikan barang jika kerosakan tersebut boleh dibaiki. Sekiranya kerosakan tersebut tidak boleh dibaiki, ia boleh dilaksanakan menerusi penggantian barang. Dan jika pembaikan atau penggantian tidak dapat dilaksanakan, ia boleh digantikan dengan pemulangan wang sama ada harga penuh ataupun menurut penurunan nilai barang tersebut. Jelasnya lagi, dalam keadaan tertentu, pengguna juga boleh menuntut ganti rugi dengan syarat ganti rugi tersebut terbabit secara langsung akibat daripada kegagalan barang atau perkhidmatan yang dibekalkan. Justru masyarakat perlu cakna hak sebagai pengguna agar tidak merugikan diri sendiri. Malah semua pihak juga perlu lebih peka dan melakukan tindakan sewajarnya agar golongan peniaga yang tidak bertanggungjawab ini tidak sewenang-wenangnya mengambil kesempatan dan membuli pengguna. Kekangan untuk beroperasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuka ruang buat Koperasi Makmur Malaysia Berhad (Ko-Makmur) untuk menjalankan perniagaan secara dalam talian. Inisiatif itu menjadikan Ko-Makmur mampu memperoleh kutipan jualan emas sebanyak RM180 juta berbanding RM200 juta tahun lepas. Ia membuktikan keyakinan orang ramai terhadap kualiti serta jenama emas keluaran Makmur Gold. Walaupun hasil jualan mengalami pengurangan, pengerusi Ko-Makmur, Datuk Hishamuddin Abdullah, tetap bersyukur dengan pencapaian itu sekaligus membuktikan keberkesanan strategi pemasaran yang dijalankan pihaknya. Alhamdulillah, walaupun sepanjang PKP, Ko-Makmur masih boleh meneruskan perniagaan secara atas talian. Di mana saya anggarkan kita telah membuat jualan secara atas talian sekitar RM30 juta sepanjang setahun inilah, dan saya rasa ini menjadi satu metod bisnes baru. Sebelum ni orang tak yakin untuk beli emas secara online, dan alhamdulillah dengan jenama, dengan branding dan marketing strategi yang telah Ko-Makmur bangunkan, alhamdulillah kita berjaya memberi keyakinan kepada pelanggan-pelanggan. Dan saya juga merasakan kerjasama dengan Sirim ni akan menambahkan lagi keyakinan para pelanggan kepada produk-produk keluaran Makmur Gold. Tambah Datuk Hishamuddin, pihaknya optimis untuk mempromosi industri emas ke persada dunia, lebih-lebih lagi dengan penubuhan pusat penyelidikan dan pembangunan R&D serta Akademi Kecemerlangan Emas oleh Ko-Makmur yang bakal beroperasi pada Januari 2022. Matlamat itu juga mampu dicapai menerusi kerjasama rapat dengan Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM). Satu akademi, kita ada research center, kita ada Center of Excellence. InsyaAllah kita yakin dengan pemain industri yang sedia ada dapat kembangkan industri ini. Kita sedia maklum sekarang ni ada 10 bilion ekonomi bagi industri emas. Saya yakin kalau kita betul-betul buat lagi dengan nilai ekspor, saya kata ia mencapai nilai lebih besar dari 10 bilion yang tadi. Terdahulu, Datuk Hishamuddin meninjau Pusat Penyelidikan dan Pembangunan R&D dan Akademi Kecemerlangan Emas di Kuantan, Pahang. Dua beradik berjaya dipisahkan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Sedikit perkembangan luar negara. Sebuah hospital di Jordan mencipta sejarah baharu susulan kejayaan pembedahan bayi kembar Siam yang berasal dari Yaman. Kedua-dua bayi berkenaan kini telah melepasi paras kritikal dan kesihatan mereka dilapor bertambah baik. Pengarah urusan hospital Dr. Fauzi Al-Hamuri berkata pembedahan pada Julai lepas berlangsung selama 8 jam dengan penglibatan 25 pakar bedah. Tambah Dr. Fauzi, peluang kembar berkenaan untuk bertahan sangat besar, malah boleh hidup seperti kanak-kanak normal yang lain. Sebelum ini Ahmad dan Muhammad berkongsi hati, membran jantung dan perlu dibedah dengan segera. Kembar Siam berkenaan dilahirkan pada Disember di wilayah konflik di Sana'a dan dibawa ke Jordan hasil ihsan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB.
Ketika tiba di Jordan, seorang hanya memiliki berat 3 kg manakala kembarnya 700 gram sahaja. Pembedahan untuk memisahkan kedua-duanya perlu dijalankan ketika berat mereka mencecah 9 kg. Ahmad dan Muhammad kini berada di bawah jagaan unit rawatan rapi dan dijangka pulang ke Yaman dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi. Angka korban taufan Shaheen di Oman dan Iran meningkat kepada 13 orang. Bencana yang melanda wilayah itu sejak Sabtu lalu turut menyebabkan 3 nelayan masih hilang. Menurut pihak berkuasa Oman, mereka menjumpai mayat seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas hanyut bersama kenderaannya. Sementara itu, agensi berita Iran turut melaporkan mereka telah menemui 2 mayat daripada 5 nelayan yang hilang dari sebuah perkampungan nelayan berhampiran sempadan Pakistan. Taufan Shaheen juga telah menyebabkan sekurang-kurangnya 122 mangsa terpaksa mendapatkan rawatan lanjut di hospital kerana mengalami masalah mata, jantung dan paru-paru susulan ribut debu yang berlaku. Bagaimanapun, Jabatan Meteorologi India melaporkan taufan Shaheen telah kembali reda dan hanya dikategorikan sebagai ribut tropika. Dan laporan itu tadi nampaknya mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa menyaksikan La Tahzan 9 malam nanti dengan tajuk Peluang Kedua. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.